terpaku macam tu. Masa tu darah aku dah tak sampai kat kepala dah. Nyaris aku nak pingsan. Zaman dah pingsan dah. Dekat sebelah aku si Zaman. Lemak pingsan pula kan. Aku tak tahulah kenapa lah aku tak pingsan sekali masa tu. Si AB tadi yang terpaku tadi tiba-tiba bangun. Mata dia merah menyala babe. Dia tenung aku kot. Kau bahal ni? Kau okey tak ni? Janganlah main-main macam ni. Suara aku terketar-ketar dah waktu tu. Kata benda tu, jangan kacau barang aku. Pulangkan barang aku. Nada marah. Dia balas sedikit garau dan bukan suara AB lagi dah waktu ni. Aku terpaku, terdiam, terkelu, nak nangis semua ada waktu tu. Sebab takut sangat. Sebab tengkingan dia tu Pak Su dengan Mak Itam pun bangun. Terjagalah sebab mungkin bising sikit kat dapur kan. Astaghfirullahalazim. Kenapa korang semua kat dapur ni? Pak Su tanya. Zaman dekat lantai dah pingsan. Nas ni dekat atas meja pun pingsan. Aku tu duduk dengan berpeluh-peluh terketar-ketar, hanya mampu sebut AB. Aku gigil gila waktu tu. Aku tunjuk kat pintu dapur. Pak Su pergi tengok. Pak Itam pergi kejutkan yang lain sebab AB dah tak ada dah masa tu. Masa tu penuh orang kat dapur. Ikhtiar, mana sih budak AB ni pergi kan? Pada masa tu Zaman dengan Nas dah sedar dah. Idham pun ada sekali. Dah waktu tu masing-masing semua dah ketakutan. Sepupu-sepupu yang perempuan ni semua dah peluk dengan mak dia orang masing-masing. Lepas cerita dekat pakcik-pakcik dan ayah, Pak Itam tepuk dahi. Astaghfirullahalazim. Korang pergi geledah bilik atuk. Apa korang buat ni? Ya Allah, ya Allah. Pak Itam geling kepala babe dengan perangai kita orang. Aku dah tak boleh nak fikir lah. Zaman dengan Nas tunduk je lah kan. Apa benda nak buat? Aku dah kena hadap seorang-seorang soalan ni orang, Pak Itam ni kan. Jam baru berganjak pukul 4 pagi. Pak Su ikhtiar cari AB. Kemana lah si AB tu? Dia pergi pusing lah kat luar cari si AB ni. Aku berkeras nak ikut. Belakang rumah tu ni ada pokok buah berangan tau kat situ. Belakangnya lagi barulah kebun sawit. Semua jerit nama AB. Mak anda dah menangis dah masa tu. Tengah pusing-pusing keliling rumah, tiba-tiba Ecah ni adik Zaman meracau tak tentu ala. Dah semua masuk balik dalam rumah. Si AB ni waktu tu masih tak jumpa lagi tau. Tapi sebab si Ecah dah kena macam tu, masing-masing semua masuk balik dalam rumah. Nasib baik Pak Su ni ada macam ilmu sikit-sikit lah. Dia boleh buat macam ngubat-ngubat sikit lah. Dia suruh Mak Su sediakan apa yang dia nak. Lepas tu Mak Su pun pantas lah buat kerja, cari barang-barang apa yang dia nak. Dia ni macam dah biasa je kan ngubatkan orang, kata si cerita ni lah. Lepas tu tiba-tiba, keluar kau daripada badan dia, jangan kau ganggu keluarga aku. Ini kata Pak Su tu lah. Aku nak pewaris si Polan ni. Si Polan ni dah berjanji dengan aku untuk wariskan aku dengan keturunannya. Jawab si Ecah, yang bukan Ecah lah lagi kan, suara dah lain kan. Aku terkejut dengan jawapan daripada Ecah. Yang lain semua masing-masing dah terkejut ni. Apa benda perjanjian kau? Itu adalah perjanjian kau dengan si Polan. Kau tak ada hak ke atas warisnya tanpa izinnya. Getak Pak Su lagi. Ecah mengilai nyaring. Macam tu lagaknya kan. So aku telah jaga rumah ni sejak moyang kamu lagi, kata dia. Segala keturunan si Polan ni aku yang jaga selama ni, kata makhluk yang ada kat badan Ecah tu lah. Ecah jawab sambil mengilai. Dalam kotak kepala otak aku ni ada satu je. Saka ni cik. Ni mesti saka. Macam tu lah kan. Dekat subuh juga baru Pak Su dapat pulihkan si Ecah. Lepas dialog tu, Ecah hanya ketawa, menangis. Diulang-ulang benda tu, ketawa, menangis sampai subuh. Kesian Pak Su, berpeluh melawan tau. Ecah pun kesian sebab nampak sangat penat. Mata dia sembab pucat sebab tak terlawan dah makhluk tu. Yelah, benda tu kuat kan dalam badan. Dan selang beberapa minit, bunyi pintu dekat dapur terus. Zaman Pak Su, ayah dengan aku tengok apa yang jadi. Semua masing-masing semua berlari ke dapur lah. AB dengan baju koyak rabak, luka sana sini, tak sedarkan diri ada kat pintu dapur. So aku tolong Pak Su angkat si AB ni, baringkan dekat ruang tamu dapur. Kat dapur biasa rumah kampung memang ada ruang tamu belah depan dengan belah dapur. So selesai bergilir solat subuh,
si Abby sedarkan diri. Dia separa macam sedar macam tak sedar, macam 50-50. Ingat tak ingat apa benda yang berlaku waktu tu. Lepas tu tanya dia gimana, dia cuma jawab pokok durian. Itu je jawapan dia. Bila tanya lain-lain, dia macam tak ingat, macam blur-blur. Menjelang pagi tu, Pak Su pun start telefon kawan dia yang ada dekat area Muar tu lah. Yang kawan dia ni pun ustaz juga tau. Cuma ustaz ni memang ustaz yang berubat, macam ustaz dekat Darul Shifa tu kan. Ni ustaz yang daripada situ lah mungkinnya. Awal juga ustaz tu sampai, dalam pukul 9 pagi ustaz tu sampai. Kita orang semua dah dekat ruang tamu masa tu. Masa tu termasuk Echah dengan Abby yang mana kena rasuk dulu ni tadi kan. So ustaz tu masuk je rumah, aku nampak Abby dengan Echah macam jelim tajam. Macam tak suka lah kan. Tapi aku buat-buat tak nampak sebab aku pun takut waktu tu. Pak Su pun cerita lah daripada A sampai Z apa benda yang telah terjadi. Ustaz tu geleng-geleng kepala. Astaghfirullahalazim. Macam dah agak dah apa yang jadi. Ustaz tu tengok aku, dia panggil dekat. Main sini sekejap. Ni cerita pasal cincin yang aku sarung. Aku lupa nak pulang. Cincin dekat jari kiri manis aku tu, cincin tu aku lupa letak balik dekat tempat. Lepas dah sarung tu aku pakai je kan. Aduh, time tu kacau pula aku masuk bilik tu kan. Ustaz tu pegang hari cincin tu. Dia kata, lawa cincin tu, tapi kenapa rasa panas? Kata ustaz tu lah kan. So aku tak rasa panas pun pakai cincin tu. Tapi sepanjang dia pegang tangan aku tu, yang ada cincin tu, aku dapat rasa tangan ustaz tu sampai berpeluh-peluh babe. Mana kau dapat cincin ni Lan? Tanya Pak Andak. Aku menjawab le, aku jumpa dekat dalam bilik atuk. Ustaz tu pun beritahu yang cincin tu bukan cincin biasa-biasa. Ustaz tu suruh aku buka cincin tu, bagi dekat dia. Aku pun ikut je lah. Lepas tu dia minta benang dekat mak. Mak pun bagi dia. Lepas tu dia cakap kalau cincin tu ada hadam, cincin ni akan bergerak sendiri. Depan mata aku, cincin tu bergerak sendiri tau. Ini pertama kali dalam hidup aku tengok benda magic. Wow, macam tu lah. So ustaz tu tak gerakkan apa-apa pun, tapi benda tu bergerak sendiri. Jadi kita masuk cerita dalam bab berubatan Lepas tu ustaz tu kata dia nak ubatkan Echah dulu. Sebab masa tu Echah tengah period. Jadi faham-faham lah orang yang dalam keadaan kotor ni, dia senang sikit tersampuk dan dia dalam keadaan yang sangat lemah. Jadi nak ubatkan dia tu bukan senang. Sebab ustaz tu kata benda tu lagi senang lekat. Ustaz minta izin pegang ibu jari kaki si Echah ni. So baru picit, Echah tu mengamuk weh. Aku terus pergi dekat belakang Pak Su, risau apa jadi kat aku lah. Tak berani juga kan. Mak Long dengan Pak Long pegang Echah. Echah ni meronta-ronta lah, tapi tenaga dia kuat. Siang hari lagi kot. Macam tak logik pula, benda tu begitu aktif sekali pada siang hari. Kita orang rasa biasa ingatkan belah malam dia benda ni aktif kan. Tak, tengah hari buta pun dia aktif. Ustaz tu baca ayat-ayat ruqyah sekian. Kesian aku tengok Echah lagi teruk. Dia meraung menangis daripada Pak Usu ubatkan. Sebab Pak Usu kan ubatkan dia mula-mula, dia menangis juga. Tapi tak seteruk yang ustaz ni ubatkan dia. Lagi teruk dia menangis. Siapa kau? Keluar daripada rumah aku. Ini kawasan aku. Ini waris aku, kata Echah tu lah. Ustaz tak indahkan. Dia terus baca-baca ayat ruqyah. Echah makin teruk, meronta-ronta minta lepaskan. Lepas tu ustaz minta Pak Usu azan. Pak Usu pun azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Echah terus jatuh pengsan waktu tu. Berpeluh-peluh basah baju Pak Long dengan ayah. Pak Long tak berdaya nak pegang Echah sampai terpelanting ke belakang. Selang beberapa minit, si Abby pula mula bersilat harimau. Kawan tak tahu nak pergi macam mana, tapi macam tu lah si Abby bersilat kan. Silat harimau ni lagi aku takut. Tiba-tiba kot. Tapi kali ni tak ada yang pegang. Sebab ustaz cakap yang ni kuat ni, yang ni kuat ni, tak payah pegang kan. Kalau kau kena pegang, kena penendang dia kan. Satu kerja pula kan. Dengan mata dia, dengan langkah silat dia, aku takut tengok. Tengah-tengah rumah dia bersilat, Abby pusing-pusing dekat tiang seri tu. Pusing. Ala-ala macam harimau nak serang mangsa. Si Abby ni tak serang. Dia macam tu je, dia pusing sambil bersilat-silat. Cuma dia bersilat seorang-seorang. Ustaz ni pun start lah baca ayat-ayat ruqyah dia lagi. Sampai basah dia punya kurta yang dia pakai tu. Dia kata kalau dia seorang, memang dia tak larat. Jadi dia minta telefon kawan dia, minta tolong lah. Sementara nak kawal tu, Pak Su yang tolong lah. Jadi setengah jam lepas tu, kawan ustaz pun sampai. Dia dah call apa semua, kawan dia pun sampai lah. Segera dia naik atas rumah, tolong ustaz. Naik atas.
So kawan masa ni kawan ustaz tu datang, si AB terus serang ustaz yang datang, yang baru datang tu lah. Masa ni tak payah cakap lah, haru satu rumah. Yang perempuan menangis ketakutan, macam-macam lah bunyi kan. Aku dengan Idham dengan Nas duduk kat belakang ayah. Dekat setengah jam bertarung, akhirnya AB rebah juga. Yelah, mana taknya 3 lawan seorang. Kalau ni gajah pun boleh pengsan kan. So AB pengsan masa tu. Ustaz pun bacalah ayat-ayat Al-Quran, lepas tu renjis air kat muka dia. Alhamdulillah AB sedar waktu tu. Dia sedar je, dia tu sebut pokok durian. Mesti ada sesuatu pokok durian ni. Lepas tu Pak Su pun cerita pasal pagi tadi perkara yang sama juga si AB ni sebut pokok durian. Apa pokok durian tu? Aku pun takut nak tegur si AB sebab dia macam 50-50 tau. Macam waras tak waras, macam sedar tak sedar gitu. Sedar tak sedar, Zuhur pun masuk. Ustaz tu minta diri balik, tapi akan datang semula lepas maghrib, kata ustaz tu. Dia kata jangan risaulah, bawa masa yang sekarang ni Echah dengan AB okey kot. Cuma dia tak tahulah berapa lama Echah dengan AB ni boleh okey lagi. So lepas dia solat Zuhur, aku pergi dekat AB, tanya dia apa yang dia ingat. Dia kata dia tak ingat apa-apa kecuali satu benda, pokok durian. Apa benda pokok durian ni? Aktiviti yang kita orang buat dia pun tak ingat. Cuma yang dia ingat pokok durian. Dia tak ingat buka kotak misteri lah, apa benda yang malam-malam kita buat, semua dia tak ingat. Dia cuma ingat pokok durian je. Sampailah ke petang, keadaan okey je dalam rumah. Tak ada apa-apa, tak ada cerita apa-apa. Semua tak berani nak ke sana ke sini, masing-masing duduk diam. Makan pun Pak Long dengan ayah je yang pergi beli. Dari pagi sampai ke petang, semua duduk dekat ruang tamu, tak berani nak pergi dapur. So cerita pasal pokok durian yang si AB ni sebut selesai je maghrib, kita orang pun tunggulah ustaz tu datang. Muka maklum macam nampak macam resah sangat lah. Dia memikirkan anak dia, si Echah ni kan. Takut Echah ni kena gangguan lagi. So dekat pukul 8 malam, ustaz pun sampai. So kali ni ustaz bawa 2 orang anak buah dia ataupun pembantu dia lah untuk membantu dia. Ustaz pun masuk rumah, dia bawa garam, dia bawa cuka, dia bawa kicap. Aku tak pasti untuk apa, takkan bawa masak pula kan. Dia bancuh semua barang tu sambil selawat Al-Fatihah dengan ayat Quran sedikit kan. Baca Bismillahirrahmanirrahim kan. So dah siap benda tu semua, dia suruh anak-anak buah dia ni buat pula. Ustaz cakap dia nak ronda-ronda rumah, dia nak pusing, nak tawaf keliling rumah, nak tengok dulu rumah tu. Dia suruh buka semua tingkap rumah dengan pintu, kasih buka semua. Jadi berani tak berani, kita orang tolonglah buka ni kan. Dalam keadaan berani tak, gila ke tak berani, memanglah kena berani, terpaksa lah. Tapi rumah atas je lah, bilik atuk Pok Su yang buka. Aku dengan Zaman dengan Nas buka dekat ruang tamu. Masa nak buka tu memang rasa bahang sangat dekat rumah. Zaman dengan Nas pula rasa cuma kita orang je tak cakap masa tu, sebab masa tu nak cepat. Dia orang pun rasa juga benda ni. Dah siap semua, ustaz dengan anak buah dia pun masuk bawa spray yang diisi dengan air cuka. Dia sembuh dekat sekeliling penjuru rumah. Setiap penjuru dia pergi spray kan. Habis tawaf satu rumah, ustaz pun pergi dekat kita orang. Masa tu kita orang semua kumpul dekat kereta depan rumah. Ustaz cakap dekat keliling rumah ni macam-macam jelmaan ada. Terutama dekat pokok durian belakang rumah. Ustaz tu cakap rumah tu ni memang laluan diorang. Ada yang Islam, ada yang kafir. Tapi yang dekat pokok durian tu, ustaz cakap itu yang paling kuat. Ustaz ambil garam yang dia bancuh tadi, sambil baca-baca dia tabur keliling rumah. Bunyi dia macam jatuh atas ring. Macam tu lah, seram kata dia. Aku perasaan masa dia tengah tabur garam-garam tu, tiba-tiba satu pokok sawit tu betul-betul sebelah Zaman bergoyang. Satu pokok je. Lepas tu bunyi dahan patah. Macam tu lah agaknya. Aku tu ada masa tu, selesai tabur garam aku semua, si ustaz tu pergi dekat Pak Su. Dia jumpa, dia khabar dekat rumah atuk ni ada satu yang menjaga, satu saka. Yang satu lagi memang ada hantu raya lah kata dia. Aku dengar ustaz tu nak cari dekat mana saka tu ditanam.
Jadi teringat tembikar dekat bilik atuk tu lah. Aku beritahu ustaz tu, kotak kayu yang kita orang jumpa dalam bilik atuk tu, ustaz suruh anak buah dia bawa kotak tu keluar. Lepas nak buka kotak tu, aku lupa kunci kotak tu dekat keramik tu. Dah lah dekat bawah gerobok tu. Waktu tu kan, jadi kantor lah, memang dia punya kerja lah tu semuanya kan. Dah lah aku pula kena ikut ambil balik kunci dia. Ramai-ramai ikut naik atas masa tu. Dah dapat buka kotak tu, cuma ada keris je, tembikar dah tak ada. Aku dah pening lah masa tu. Seingat aku, memang last kita orang tinggal masa tu ada atuk atas katil. Masa tu tak ada siapa pun ambil tembikar tu, pasal benda tu semua ada kat dalam tu. Nak tahu apa yang jadi lepas tu? Tiba-tiba keris tu terbang. Yang ni paling tak logik bagi korang kan. Nak tahu dia terbang ke mana? Dia terbang ke pokok durian belakang rumah tu. Punyalah laju anak buah ustaz tu detect, keris tu terpacak dekat batang pokok durian tu. Ustaz tu baca ayat-ayat sikit, dia embus. Baca lagi, dia embus. Banyak kali juga dia ulang-ulang benda tu kan. Sambil tu tapak setapak dia gerak ke pokok durian tu. Bayangkan ramai-ramai dekat belakang rumah, semua tak berani nak tinggal dekat kereta sebab jauh dengan ustaz. Selang beberapa minit tu, jelas aku nampak ada benda atas pokok durian. Tak jelas sebetulnya, cuma putih lusuh dengan rambut menutupi muka. Masa tu ustaz terus berundur setapak macam kena tolak. Part last ni best. Pokok durian tu bergegar. Nasib baik tak ada buah. Kalau ada buah dah kena kepala, dah meninggal kat situ. Lepas tu Pak Su pula tak masak-masal jadi pembantu ketiga. Sepanjang pokok tu bergegar, memang dengar jelas bunyi suara mengilai ketawa. Kalaulah masa tu aku ni terfikir nak rakam suara tu ataupun gambaran waktu tu, memang korang semua boleh tengok sekali. Dekat setengah jam kita orang keliling pokok tu. Lepas tu pokok tu dah tak bergegar lah. Terus ustaz tu cabut keris kat pokok tu. Dia duduk bersila depan pokok tu, dia pacak keris tu depan dia. Tak lama lepas tu, dia suruh anak buah dia gali area akar pokok durian tu. Dia suruh cari sampai jumpa tembikar lama yang kita orang jumpa dalam peti misteri tu lah. Lama juga gali pakai tangan je, memanglah lama kan. Akhirnya jumpa juga. Ustaz ambil dulu tembikar tu, dia bungkus dengan kain putih dan dia bawa. Dia kata insyaAllah malam ni juga dia hanyutkan dekat tempat yang orang tak boleh jumpa lagi dah benda ni. Lepas semua pulih tu, semua dah pulih macam biasa. Kita orang pun masuk rumah. Masa tu dah dekat pukul 12 lebih dah. Rumah pun dah tak rasa bahang macam tadi. AB pun dah macam normal je aku tengok kan. Echa pun sama, cuma nampak macam penat, muka macam pucat sebab mungkin muda lagi kan. Jadi dia macam lebih kepada penat je lah. Mungkin lebih lagi, mungkin terkejut agaknya kan. Ustaz tu pun ceritalah, benda tu sebenarnya semuanya adalah jin yang menyerupai macam-macam rupa. Bulan puasa cuma syaitan je yang dibelenggu, jin tidak ada belenggu jadi susuk yang menyerupai atuk masa malam puasa tu adalah jin. Kalau hantu tu biasanya panggilan kita rakyat Malaysia lah, tapi kalau di Arab Saudi ke di luar sana, dia orang panggil benda-benda macam ni jin saja. Tapi rupa dia memang ada macam-macam rupa. Dekat mana-mana jin ada dan syaitan. Cuma kita je tak dapat tengok mereka dengan mata kasar. Jadi tapi mereka ni, diorang ni boleh nampak kita tau. Ustaz tu pesan, kita ni hamba Allah, jadi percaya je lah pertolongan Allah. Jangan sesekali menyekutukan Allah dengan meminta pertolongan daripada jin dengan syaitan. Itu membawa kita kepada khurafat dan syirik, dosa besar tu, kata dia. Jangan, jadi takutkanlah Allah je sudah. Buat apa nak takut dengan benda-benda tu? Dia tu makhluk, kita pun makhluk, kata dia. Ayat ustaz tu yang masih aku ingat, dia cakap juga, dia tak jamin dapat buang saka tu terus sebab saka ni dah buat perjanjian dengan si Polan kan. Perjanjian tu pula perjanjian dengan darah. Warisnya pula mestilah perempuan. Dia minta waris perempuan Memandangkan tak ada yang menurun dekat mak dengan makcik aku, jadi dia mencari cucu cicit perempuan.
Ustaz tu pun tak jamin berapa lama saka tu boleh pergi, sebab lambat laun saka tu akan balik juga dekat warisnya. Wallahu alam. Pasal hantu raya tu pula, ustaz tu cakap tak ada apa-apa sangat, cuma hantu raya ni memang biasa. Orang dulu-dulu dia percaya hantu raya ni dia bela untuk jaga rumah. Biasalah kepercayaan orang dulu-dulu kan, tiang seri dekat dalam rumah atuk aku tu memang ada isinya. Sejak daripada rumah ni belum siap sampailah dia siap, memang dia ada dah isinya. Mana taknya kita orang yang bujang ni memang kejut perut lah kan dengar macam tu. Pertama kali jumpa, pertama kali juga kena teruk sampai macam ni. Ustaz pesan rumah tu jangan biar tak berpenghuni, seelok-eloknya sewakanlah. Asal ada sesiapa yang duduk, sewa murah pun tak apa, janji ada yang duduk. Kalau tak ada nanti macam-macam yang duduk. So malam tu kita orang semua tidur dengan parent masing-masing, tidur dalam bilik dengan dia orang, dengan parent lah. Tak ada yang tidur luar langsung. Masing-masing dah start takut kan, tidur dengan parents lah. Sebelum terlelap, aku ada dengar dekat bilik atuk tu macam ada bunyi orang bangun daripada katil. Tapi aku tak buat macam tak dengar je lah. Anggap je lah benda tu dah tak kacau dah kan, kata dah clear tadi, biar je lah. Esok harinya kita orang semua dah siap nak balik ke rumah masing-masing. Kita orang pun dah setuju dah nak sewakan rumah atuk lah. Maksudnya family, adik-beradik, mak ayah dia orang ni dah discussion. Okey, rumah ni kita sewakan lah, daripada biarkan kosong macam ni kan bahaya kan. Lepas je peristiwa tu, mak anda dah jumpa dah penyewa yang nak disewakan tu pada keluarga Indonesia. Dia kerja menyawit lah dekat area kampung atuk tu kan. Jadi Indon ni satu family lah, sewa pun mak anda bagi murah je. Rumah tu pak anda dah block dah, cuma bahagian dapur je yang dia orang sewa. Rumah atas dah tutup dengan plywood dah dekat area tangga tu. Jadi separate lah daripada yang atas, yang ada bawah tu ada kolong dengan yang dapur. Jadi keluarga Indon ni dia duduk belah dapur je. Itulah kali terakhir aku jejak ke rumah tu. Raya tahun lepas lah. Di situ raya tahun lepas, saya tak tahulah raya tahun bila Tahun ni tengok daripada jauh je lah. I kata aku nak nasihatkan sikit. Ini dah nasihat daripada ustaz yang tolong tu. Letakkan Allah sebagai yang utama. Sebab baik kita merancang, perancangan dia lah yang lebih baik. Takutkan Allah, bukan takutkan jin ataupun syaitan. Jazakallah. Jadi ini berakhirlah kisah kita, panjang kali ni kisahnya. Ya Allah, harap korang stay tune, korang enjoy lah cerita-cerita macam ni kan, boleh dengar sampai habis. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada anda yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Mungkin ada di sini, mungkin ada di sini, mungkin ada di sini. Tekan je lah mana-mana janji dia tulis subscribe tu, tekan. Okey, setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang menarik, video-video yang baik, video-video yang berkualiti untuk anda semua tonton. Jadi insya-Allah dan yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.